السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Bakrah Nufai' bin Al-Harith radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna az-zaman qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 shahra, minha 4 huruf, 3 mutawaliyat, Dhul Qa'dah wa Dhul Hijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumadai wa Sya'ban. Wa ayyu shahrin hadha? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih. Qala alaysa dhal hijjah? Qulna bala. Qala ayyu baladin hadha? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih. Qala alaysa al-balada al-haram? Qulna bala. Qala fa ayyu yawmin hadha? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih. Qala alaysa yawman nahri? Qulna bala. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Wa satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Ala fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ala liyuballighi syahidul ghaib fala'alla ba'da man yuballighuhu an yakuna aw'a lahu min ba'di man sami'ah. Thumma qala ala hal ballaghtu? Ala hal ballaghtu? Qulna na'am. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ashhad, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat Nabi, nama dia Nufai' bin Al-Harith. Orang lebih kenal dia dengan nama Abu Bakrah. Dia menceritakan, kata Abu Bakrah, Nabi SAW bersabda, Nabi kata sesungguhnya masa sentiasa duk berputar-putar sejak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan langit dan bumi. Nabi kata masa ni daripada Allah mula jadikan langit, Allah mula jadikan bumi, sejak daripada tu masa duk berjalan. Masa sentiasa duk bergerak, masa sentiasa duk berpusing. Nabi kata as-sanatu 12 syahra.
Nabi kata setahun 12 bulan. Daripada dulu, daripada Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi, daripada tu setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan dinamakan bulan-bulan haram. Salasun mutawaliyat. 3 bulan haram berturut-turut. Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. 3 ni berturut-turut. Wa Rajab Mudar alladhi baina Jumadai wa Sya'ban. Dan satu lagi bulan haram ialah bulan Rajab. Dia terletak di antara bulan Jamadi dan juga bulan Sya'ban. Hak 3 duk berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Muharram, 3 ni berturut-turut bulan. Satu lagi bulan haram ialah bulan Rajab. Dia duduk tengah-tengah. Dia kena kapit dengan Jamadil Akhir dan juga Sya'ban. Dia duduk tengah. Apapun 4 bulan ni adalah bulan haram. Kemudian Nabi SAW tanya sahabat. Nabi kata, ayyu syahrin haza? Nabi kata, ni bulan apa? Selepas Nabi SAW terang dekat sahabat-sahabat bahawa masa ni daripada Allah mula jadikan langit dan bumi, daripada situ masa dah duduk berjalan. Daripada tu ada 12 bulan setahun, sampai hari ni 12 bulan satu tahun. Dalam 12 bulan ada 4 bulan haram dan Nabi sebut ke-4 bulan haram itu. Lepas tu Nabi SAW tanya sahabat. Nabi kata, ayyu syahrin hadha? Nabi kata, ni bulan apa? Sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu, kami tak tahu. Sahabat jawab macam tu, bukan makna sahabat tak tahu. Kata masa Nabi tanya tu bulan apa? Tak macam kita lah. Kita lah kalau tanya hari ni berapa hari bulan? Kan? Kita lah ni. Kalau lah tanya hari ni berapa hari bulan? Dan kita jawab 5 hari bulan. Orang tanya balik tak bulan Islam hari ni berapa? Tu fikir balik. Kita lah. Hari ni 3 Rabiul Awal. Kan? Hari ni 3 Rabiul Awal. Ramai orang Islam lupa. Bulan Islam dia terlupa. Bila tanya dan jawab 5 hari bulan ni. Nabi SAW tanya sahabat dia, ayyu syahrin hadha? Ni bulan apa? Sahabat bukan tak tahu. Nabi tanya tu bulan apa, sahabat bukan tak tahu. Tapi adab sahabat, bila Nabi buat tanya benda macam tu, Nabi bukan nak tahu. Sebab Nabi memang dah tahu. Nabi tanya ni mesti ada apa-apa hal. Maka kita tak tahu apa hal yang Nabi nak tanya. Lebih baik pulang balik benda ni kepada Nabi. Maka sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu bulan apa lah ni. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih. Nabi sengat lepas tu. Lepas sahabat kata kami tak tahu lah ni bulan apa, Nabi SAW sengat. Diam aja. Sehingga kan sahabat-sahabat duk sangka Nabi SAW nak bagi nama lain pada bulan tu. Tengok ke Nabi diam tu, seolah-olahnya sahabat kata Nabi ni duk fikir nak buh nama lain pun dekat bulan ni. Qala, tiba-tiba Nabi kata, alaysa Zulhijjah? Nabi kata, bukankah lah ni bulan Zulhijjah? Sahabat kata, bala, betul, memanglah bulan Zulhijjah. Kemudian Nabi SAW tanya sahabat. Nabi kata, ayyu baladin hadha? Nabi kata, ni ni kita duduk di negeri apa? Nabi tanya macam tu. Satu soalan yang tak patut Nabi tanya. Nabi tanya soalan ni. Nabi kata, ayyu baladin hadha? Ni negeri apa ni kita duduk lah ni? Sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu negeri apa kita duduk lah ni. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih. Lepas tu Nabi diam.
Nabi diam sehingga kan sahabat rasa mungkin Nabi nak bubuh nama lain ke negeri tu. Qala, lepas itu Nabi kata, alaysal baladatul haram. Nabi kata, bukankah lah ni kita duduk di negeri haram? Sahabat kata, bala, betul, memang kita duduk lah ni negeri ataupun tanah haram. Nabi kata, fa ayyu yaumin hadha. Nabi kata, ni hari apa hari ni? Sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu hari apa hari ni. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih. Lepas tu Nabi diam sehingga kan sahabat tu ingat Nabi nak bubuh nama lain ke hari yang Nabi tanya ni. Kemudian Nabi kata, alaysa yauman nahri. Nabi kata, bukankah negeri ini, bukankah hari ini hari nahar, hari raya korban? Sahabat kata, bala, betul, hari ini hari raya korban 10 Zulhijjah. Lepas tu Nabi kata, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Nabi kata, aku nak bagi tahu dekat kamu semua, sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu, maruah dan kehormatan diri kamu haram ke atas kamu seperti mana haramnya hari ini, seperti mana haramnya negeri tanah kita duk pijak ni, dan seperti mana haramnya bulan yang kita duk berada ni. Nabi kata, aku nak bagi tahu kat hampa satu benda. Tadi aku sebut 3 perkara, yang 3 perkara ni adalah perkara-perkara haram. Syahrul haram, bulan-bulan haram, aku sebut tadi. Aku sebut tadi tentang negeri yang merupakan tanah haram, aku sebut tadi. Dan aku sebut tadi Yaumun Nahri, hari raya korban ini adalah hari haram. Haram puasa pada hari itu. Aku sebut 3 benda yang haram ke atas kamu buat tak elok pada ketiga-tiga perkara ini. Seperti mana kita haram buat tak elok di tanah haram, kita haram buat tak elok di dalam bulan-bulan haram, kita haram buat tak elok pada hari raya haji, hari haram ini, seperti itulah juga haram ke atas kita tumpah darah saudara kita yang sama Islam, haram ke atas kita curi harta benda saudara kita yang sama Islam, dan haram ke atas kita menjatuhkan maruah dan kehormatan diri saudara kita yang sama-sama Islam. وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. Nabi kata, aku nak pesan dekat hampa semua, lambat laun kamu semua akan jumpa Tuhan kamu. Nabi kata, aku nak bagi tahu dekat kamu semua, kita semua ni tak lama kita akan jumpa hari kita kena jumpa Tuhan. Kita semua ni satu hari akan mati. Mati adalah hari kita jumpa Tuhan. Dan semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala an a'malikum, tentang amalan-amalan yang kita buat. Tak ada manusia yang tak mati. Semua manusia akan mati. Mati manusia, mati bermula satu cerita baru, iaitu satu pengembaraan dalam alam baru. Hari di mana manusia semua akan ditanya terhadap semua amalan yang dia buat, daripada dia akil baligh sampai hari dia mati. Tuhan tanya balik satu persatu apa yang dia buat daripada dia akil baligh dulu sampai hari dia mati. Semua amalan hak dia buat, Allah akan tanya. Nabi kata lagi, ala fala tarji'una ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Nabi kata, pun nak pesan lagi satu benda dekat kamu semua, janganlah selepas aku tak ada esok ni kamu jadi kafir. Kamu boleh jadi kafir semata-mata kerana kamu sama-sama Islam, saling bunuh-membunuh di antara satu sama lain. Orang Islam bunuh satu orang Islam yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menghukum orang-orang yang bunuh saudara yang Islam ini, dan dia umpama orang yang sudah jadi kafir, kerana dia mengubah hukum Allah. Orang Islam haram bunuh orang Islam yang lain, haram.
Kalau dia bunuh orang Islam yang lain, dia macam ubah hukum. Hukum haram dia ubah bagi jadi halal. Orang yang mengubah hukum Allah, dia orang kafir. Ala liyuballighi syahidul ghaib. Nabi kata tolong siapa-siapa ada dengar ni, tolong saya bagi tahu dekat orang yang tak mai hari ni. Semua orang yang mai pada hari ini tolong bagi tahu dekat orang-orang yang ghaib, orang yang tak mai hari ini. Fala'alla ba'da man yuballighuhu an yakuna aw'a lahu min ba'di man sami'ah. Nabi kata kadang-kadang orang hak dengar daripada Nabi dihabaq dekat orang lain lebih faham daripada dia yang dengar. Kadang-kadang benda ni jadi macam tu. Dapat daripada Nabi dihabaq ke orang lain. Orang yang dia dihabaq tu lebih lagi faham daripada dia yang dengar daripada Nabi. Nabi kata jaga-jaga benda ni. Summa qala, kemudian Nabi kata ala hal ballaghtu, ala hal ballaghtu. Nabi kata tidakkah aku sudah sampaikan apa yang Allah suruh aku sampaikan? Tidakkah aku dah sampaikan apa yang Allah suruh aku sampaikan? Sahabat kata na'am, betul, kamu sudah bagi tahu apa yang Allah suruh kamu bagi tahu. Kemudian Nabi kata Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikan dah, aku dah habaq apa yang kamu suruh aku habaq. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa kita dilarang sama sekali daripada tumpah darah saudara kita yang sama-sama seugama dengan kita. Yang kedua, dapat kita faham bahawa kita diharamkan sama sekali mengambil harta benda saudara yang sama-sama se-Islam dengan kita. Yang ketiga, dapat kita faham bahawa kita diharamkan sama sekali menjatuhkan maruah ataupun kehormatan diri saudara yang sama-sama seugama, sama-sama Islam dengan kita. Dan daripada hadis itu juga dapat kita faham bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala marah sangat kepada orang yang memusuhi saudara yang sama seugama dengan dia. Bahkan kalau permusuhan itu bawa kepada tumpah darah sampai bunuh, dia seumpama orang yang ubah hukum Allah. Allah mengharamkan tumpah darah saudara sama seugama, tiba-tiba dia menumpah darah, dia menghalalkan tumpah darah, dia seolah-olah menjadi kafir kerana mengubah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada hadis ini dapat kita faham bahawa ajaran agama wajib kita sampaikan. Maka Nabi SAW, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi sampaikan, Nabi sampaikan semua sekali. Tak ada satu pun yang Nabi sembunyi daripada pengetahuan manusia semua. Di dalam hadis yang satu lagi, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min shay' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham in kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia Nabi SAW bersabda, Nabi kata barang siapa yang ada satu kezaliman ke atas saudara dia, sama ada kezaliman itu melibatkan maruah ataupun kehormatan diri ataupun apa-apa saja, maka hendaklah dia minta halal daripada saudara dia pada hari ini. Nabi kata dalam hadis ni, Nabi SAW sebut, Nabi kata siapa di kalangan kita ni ada buat zalim pada saudara kita, sama ada kezaliman itu melibatkan irdih, melibatkan maruah dia, kita pergi buat cerita tak betul tentang dia, kita pergi sebarkan satu fitnah yang tidak berasas terhadap dia,
Kita merupakan orang yang bertanggungjawab memperkembangkan satu berita yang kita pun tak pasti betul tak betul, yang akhirnya berita itu menjatuhkan maruah dia. Siapa yang ada buat benda-benda macam ni terhadap saudara dia yang sama seagama, Nabi kata fal yatahallalhu minhu al-yawm, hari ni juga pergi minta halal dekat dia. Qabla an yakuna dinar wala dirham. Nabi kata sebelum kamu sampai pada satu hari di mana pada hari itu duit, dinar, dirham tidak membawa makna. Maknanya sebelum kamu sampai pada hari yang dikatakan hari mahsyar. Hari itu ada duit banyak mana pun tak boleh nak tebus dosa kita. Hari itu kita kaya macam mana pun tak boleh kita nak sucikan diri kita daripada dosa dan kesalahan yang kita buat. Bahkan pada hari itu Nabi kata in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamati. Pada hari itu siapa yang ada buat amal salih tapi dalam masa yang sama dia atas dunia dulu suka fitnah orang, dia atas dunia dulu suka jatuhkan maruah orang, dia atas dunia dulu suka cemarkan nama baik orang, maka kalau sekiranya dia satu orang yang ada amal salih atas dunia, semayang kuat, puasa sunatnya banyak dan sebagainya, dia satu orang yang banyak sedekah, dia satu orang yang banyak amal salih, tapi dalam masa yang sama dia juga merupakan orang yang atas dunia dulu kuat buat zalim pada orang. Ukhidha minhu biqadri madlanatih, maka dia ambil segala amal salih yang dia buat di atas dunia dulu, diberikan kepada orang yang dia buat zalim masa dia atas dunia. Dia atas dunia ni dua-dua jadi. Dari segi agamanya pun nampak bagus, dengan amalan dia nampak orang rasa malu dengan dia, orang rasa hormat dekat dia kerana hebat dari segi amal baik dia dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama mulut tak boleh jaga. Fitnah orang tu, fitnah orang ni, malukan orang tu, malukan orang ni, cemarkan nama baik orang tu, cemarkan nama baik orang ni dan sebagainya. Maka segala amalan yang dia buat, amal baik yang dia buat di atas dunia, ukhiza, diambil daripada dia, diberi kepada orang yang dia cela, orang yang dia maki, orang yang dia fitnah, orang yang dia buat zalim masa di atas dunia. Wa illam yakun lahu hasanat ukhiza min sayyiati sahibi fa umila alaihi. Dan kalau sekiranya dia ni tak ada amal soleh, atas dunia ni jahat semata-mata, sembahyang sunat pun tak ada, puasa sunat pun tak ada, sedekah apa pun tak ada, atas dunia habis dengan buat jahat saja, maka dia ambil dosa orang yang dia zalim, orang yang dia buat fitnah, orang yang dia buat jatuh nama, rosak nama dan sebagainya, diambil dosa orang tu, fahumila alaih, maka dipikulkan di atas bau dia. Dosa dia pun dah banyak, dia pergi galah dosa orang yang dia buat zalim lagi atas belakang dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis yang kita baca ni dapat kita faham bahawa Islam, agama kita ni dia pesan sangat-sangat. Tak ada guna apa kita duduk cemar maruah orang, kita duduk penjatuh nama baik orang, kita duduk buat zalim pada orang, tidak ada faedah apa, melainkan semua tu akan membawa masalah kepada kita di hari akhirat itu. Islam suruh kita buat benda baik, Islam tak suruh kita buat benda yang bukan sahaja tak baik, bahkan membawa mudarat kepada kita di hari akhirat itu. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Muka surat 58. Muka surat 58 kita masuk satu bab baru, kata dia bab ma jaa fi zikril maut, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan ingat akan mati. Malam ni kita nak tengok satu tajuk, Islam menganjurkan kita supaya kita selalu ingat bahawa satu hari kita akan mati. Ketahuilah saudaraku, siapakah orang yang lupakan mati? Boleh dikatakan setiap-tiap waktu orang-orang tahukan dirinya akan mati. Dia start macam tu. Dia kata tak ada manusia yang tak tahu kata satu hari dia akan mati. Semua orang tahu satu hari dia akan mati.
Tapi malangnya manusia yang tahu kata satu hari dia akan mati, dia lupa kata dia akan mati. Sesungguhnya semua orang tahu akan dirinya akan mati, dan yakin ia akan tidak ada siapa pun kekal di dalam dunia ini. Manusia yakin. Pasal apa? Pasal depan mata dia, semua orang tua-tua yang dia pernah kenal dulu, hari ni tak ada lah. Dia ingat balik tok nek dia dulu dah tak ada dah, tok dia pun dah tak ada dah, sebahagian daripada kita ibu bapa pun dah tak ada dah, bahkan sebahagian daripada kita anak pun waktu masih muda Tuhan dah ambil dia. Hari-hari kalau kita tak tengok pun kematian, kita dengar berita tentang kematian. Makna kata mati ni adalah satu janji Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia mesti jumpa dengan mati. Tetapi sungguh pun manusia tahu, selalu pula manusia itu lalai, tidak ingat dia akan mati itu. Manusia tahu, tapi teralih. Tuan-tuan, kita tahu tak kata kita duduk bercakap tak elok, hidup perburuk orang, maki hamun orang, cakap benda-benda ni semua tak elok, agama tak bagi. Kita tahu ke tak tahu? Kita tahu. Kadang-kadang tersasul. Kadang-kadang tersasul. Kita terkata juga. Yang kata-kata kita ni membawa maksud kita menghina dia. Kita menghina dia. Ini yang jadi pada manusia. Macam mana manusia tahu kata satu hari dia akan mati, pun mana pun kadang-kadang dia terlupa. Maka dia bertindak seolah-olah macam dia tak mati. Maka lalainya itu, yakni selalu lupa ia akan dirinya itu boleh mati dalam ia segar segak. Lalainya itu, yakni selalu lupa ia akan dirinya apabila mati ia pada mana-mana waktu, putuslah ia daripada kesedapan dunia ini. Yang kata manusia lalai daripada mati ni apa? Dia terlupa kata masa tengah muda, masa tengah segak ni boleh mati. Dia duk ingat orang tua baru mati, dia duk ingat orang sakit baru mati, dia duk ingat mesti ada syarat lah, mesti ada apa-apa signal sebelum mati. Bagi tahu kata kena kanser, dan dia kata dia ni tak ada harapan lah, kanser ni you tahu lah, dia kata. Dia duk ingat orang kena kanser saja nanti mati. Dia terlupa kata dia hak duk sihat ni boleh mati. Boleh mati. Seperti mana manusia juga dia kata lupa bahawa dia boleh mati pada bila-bila masa. Bila mati aja dunia ni terputus daripada dia. Dalam hadis Nabi kata illa min salatin, melainkan 3 benda aja yang boleh duk mai terus kat dia walaupun dia sudah mati. Sedekah jariah yang dia ada buat, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang selalu mendoakan dia. Lain tak ada jalan. Maka lalai ia akan dia. Apakala mati, maka tentulah berjumpa dia. Imma senang sentosa dalam kubur ataupun azab sengsara dalam kubur. Dia terlupa benda ni. Dia terlupa kata bila mati aja masuk kubur, 2 benda ni aja. Sama ada kubur itu menjadi raudhatun min riyadil jinan, ataupun kubur itu menjadi hufratun min hufarin niran. Kubur ni dia boleh jadi salah satu daripada 2 ni, dia tak boleh jadi 3. Kubur ni wa imma dia menjadi raudhatun min riyadil jannah, menjadi satu taman daripada taman syurga, ataupun hufratun min hufarin niran, ataupun kubur sudah menjadi satu lubang daripada lubang api neraka. Kita selalu tengok orang mati. Kadang-kadang kita ikut ziarah pergi sampai orang nak ke bumi mayat dalam kubur. Kita tengok macam mana mayat diletak, ditutup apa semua selesai. Kita terlupa kata tak lagi kubur tu boleh jadi salah satu daripada 2 benda ni. Maka tidaklah ia fikir dirinya tidak ada bekai kemudian daripada mati. Manusia selalu terlupa bahawa bila dia mati, yang paling penting kepada dia ialah bekai dia. Sayyidina Umar Al-Khattab dia pernah sebut, dia kata fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dia kata maka siapkanlah bekalan. Sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa kepada Allah. Kita nak pergi Mekah pun kita duk fikir nak bawa bekal, nak guna di sana.
Kalau tak bawa macam orang dulu, bawa macam-macam seronding, bawa telur masih. Lah ni setidak-tidaknya orang nak pergi bawa bekal, bawa duit. Dia fikir juga habuan guna di sana. Kalau nak pergi Mekah, kita duk fikir nak kena bawa sikit sebanyak, nak kena bawa juga. Walaupun nak pergi buat ibadat, nak kena bawa juga sikit sebanyak. Habuan nak buat bekal belanja di sana. Ini ke pula kita nak pergi satu alam lain. Dia panggil alam barzakh. Dan di alam barzakh, duit ringgit tak ada nilai. Sebarang benda yang berbentuk keduniaan di barzakh tidak ada guna. Barzakh hanya terima at-taqwa. Kalau manusia masa duduk dalam dunia dia ada takwa, dia takut kat Tuhan. Dia nak buat satu benda, dia fikir Tuhan marah ke tak buat benda ni. Kalau Tuhan tak marah, baru dia buat. Kalau kata Tuhan marah, dia break, dia tak buat. Dia ada takwa, dia takut dekat Allah. Manusia yang macam ni, kalau dia mati, dia bawa takwa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sentiasalah ia di dalam lalai dia menghimpun dunia dan bersedak-sedak cara dunia saja. Maka manusia yang pelupa ni, maka dia habis masa dengan dunia. Kalau menyaga pun matlamat cari duit, nak kaya aja, tak ada fikir nak guna kekayaan itu untuk bantu orang yang sepatut dibantu. Maka yang demikian itulah diberi jaga oleh Nabi SAW. Jangan lalai dengan dunia dan bersedak-sedak dengan barang yang tidak kekal dan sebentar jua di dalamnya. Nabi pesan sangat-sangat. Dunia kita kena cari. Dalam Quran Tuhan kata wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuhan kata gunakanlah apa yang Tuhan bagi kat kamu masa di atas dunia ni untuk kebaikan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nasib kamu atas dunia jangan dilupakan. Kita duduk atas dunia, kita kena terima hakikat dunia macam mana. Tapi jangan sampai dunia menenggelamkan kita di dalam maksiat dan kekufuran. Maka hendaklah beradab kepada mempersediakan bekal untuk kita tinggal di negeri yang kekal. Yang penting dia kata bekal untuk kita nak hidup di negeri yang kekal, negeri yang baqa, dia kata. Maka ubat supaya mau bersedia pada mempersediakan bekal tinggal di negeri yang kekal itu ialah biarlah banyak-banyak ingat akan mati. Yang penting sekali dia kata mati ni kita kena ingat. Dan apa yang jadi kematian daripada mati. Dan lebih penting lagi kita nak kena ingat lepas mati apa nak jadi. Takat mati ni tak ada apa-apa. Orang Islam mati, orang Hindu mati, orang agama Buddha mati, orang agama Kristian mati, orang hak kata dia tak ada agama apa pun mati. Mati ni semua orang mati. Soalnya ialah lepas mati. Takkan kita yang dah mengucap 2 kalimah syahadah, kita nak menempuh alam kematian, alam selepas mati kita sama macam Hindu. Takkanlah kita orang Islam, kita nak menempuh alam selepas mati kita sama macam orang agama Buddha. Takkanlah kita nak tempuh alam selepas mati kita sama macam orang yang duduk di atas agama sesat Kristian. Kita nak kita duduk atas agama Islam, kita mati sebagai orang Islam. Kehidupan selepas mati langsung tak sama dengan orang yang bukan Islam. Sebagaimana pesan Nabi SAW telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadisnya kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW akthiru dzikra hazimil lazat, yakni al-maut. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi SAW, hendaklah sekalian kamu banyakkan ingat akan perkara yang memutuskan lazat dunia, yakni ingat mati. Tuan-tuan, siapa pun kalau ingat mati, hilang seronok atas dunia ni, hilang. Kita saja-saja pergi cek dekat hospital, saja-saja suruh doktor buat thorough checking. Dia kata buat cek ujung rambut, ujung kaki, cek badan kita apa failure ada dekat diri kita ni, apa benda yang rosak dalam diri kita. Doktor cek, lepas tu dia panggil kita, dia kata you kena sabarlah, saya nak beritahu. Baru abang lagu tu kita dah pucat dah.
Dia kata, you ni ada SARS. Dia kata, Allah. Selalu dia kata, macam ni punya kes, habis kuat 2 minggu. Dia kata. Tentu ingat, kita dengar berita tu jadi macam mana? Sonok, nak bangkit shake hand dengan doktor tu. Allah, terima kasih dah bersih terus terang kat saya. Ataupun nak jadi lagu mana kita ni? Kalau dia habang lagu tu, walaupun kita orang semayang, orang beriman dengan Allah, kita percaya mati kita, hidup kita ni Tuhan yang menentukan dan sebagainya, mai satu doktor kata lagu tu kat kita, jadi macam mana? Tak ada 50% jadi tak seronok dah. Nak penaik balik 50% hak jatuh tu, dia balik semayang. Kita nak balik, dia tak pergi balik dah, kuarantin di hospital. Semayang tunggin terbalik ni, masa tu duk minta apa? Nak minta tambah duit? Nak minta naik pangkat? Nak minta apa kita nak minta masa tu? Tak ada apa dah. Cerita dunia ni kita tak minta apa dah. Kita minta dekat Tuhan bagi baik dulu, hak dulu. Bila dengar kata cerita nak mati ni, dia potong terus. Dia potong terus. Keseronokan, kesedapan, kelazatan ni potong terus. Maka Nabi SAW kata, kalau sekiranya kamu nak kebaikan dunia akhirat, maka hendaklah banyak ingat akan benda yang boleh potong kelazatan dunia, iaitu banyak ingat akan mati. Kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Dan kata dia lagi, pada bab ini ada riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Masalah dia kata, banyak-banyak ingat mati. Sesungguhnya dengan sepotong hadis yang di atas itu jadi dalil atas bahawasanya Nabi SAW suruh sekalian orang Islam biar sentiasa ingat akan mati. Maka sudah maklum mati itu semua orang pasti merasainya. Sebab pun disuruh Nabi banyak-banyak ingat mati ialah supaya korang tamak dan halaba atas mengumpul dunia. Itu tujuan suruh ingat mati ini, supaya kita tak keterlaluan dengan dunia. Dan supaya menyempurnakan apa-apa tuntutan Tuhan dengan cukup sempurna. Dan supaya orang-orang itu boleh banyak mengerjakan amal yang saleh. Akan jadi pertaruhan bagi balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan supaya boleh memendekkan angan-angan pada meluahkan kekayaan dan mau meninggikan dan membesarkan rumah tempat tinggal dan sebagainya. Dan supaya boleh memendekkan cita-cita daripada mengerjakan segala perkara yang mendatangkan lalai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ingat mati ni, hak ni semua potong habis. Nak buat rumah besar pun tak mau dah, nak apa pun tak mau dah, kira nak perbetul bekal untuk nak menghadapi mati saja. Itu di antara kebaikan apabila manusia selalu ingat bahawa dia akan mati. Masalah, ingatkan azab kubur. Sesungguhnya kubur ni adalah mula-mula tempat turun seseorang apabila meninggal dunia. Mati aja, kuburlah mula tempat kita nak kena pergi. Maka siapa daripada muslimin ingat akan mula tempat turun itu, serta ingatkan azab kubur dan azab barang yang kemudian daripada itu, maka maulah takut kepadanya. Kalau betul-betul kita ni faham macam mana yang kata kubur ni, bila Allah bagi azab kepada orang yang duduk dalam kubur, macam mana dahsyat dia, manusia jadi baik. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala angkat hijab bagi mata kita nampak macam mana azab kubur ni, manusia jadi baik. Itu maksudnya. Melainkan orang yang tiada percaya azab kubur dan tidak percaya akan bangkit satu hari daripadanya, maka tiada berasa apa satu pun padanya. Orang yang tak percaya ni, dia apa pun. Orang habaq kat dia kubur pun dia tak heran. Orang habaq kat dia kata dalam kubur ni ada azab Tuhan pun dia tak heran. Orang habaq kata ada muka dan nakir nanti tanya pun dia tak heran. Apa pun dia tak heran. Pasal apa? Pasal dia tak percaya benda tu. Dia kata mati, mati, habis cerita. Itu saja. Maka ia yang demikian itu takutkan ia. Maka apabila ingat dia akan yang demikian itu, takut ia. Maka dengan sebab takut itu, bersedialah ia dan beramal dia akan amal ibadah yang menolakkan dirinya daripada azab kubur dan daripada azab akhirat. Kerana turun di dalam kubur dengan tiada amal ibadah itu, iaitu turun ke tempat azab dan dera. Kalau kita mati, masuk kubur dalam keadaan apa pun tak ada, maknanya kita ni betul-betul terjun masuk dalam satu tempat
penderaan. Orang yang mati masuk kubur tak ada apa. Apa pun tak ada. Atas dunia ni semayang tak, apa tak. Mati masuk kubur ni sama macam dia terjun diri dia di dalam tempat dera orang. Sama. Tuan tahu berapa ramai orang Islam hari ni tak semayang. Tak semayang. Saya jumpa satu sahabat baru ni. Dia kata, Ustaz, dia kata, saya dengar kaset Ustaz 99 jalan kematian. Dia kata, saya bawa Ustaz semayang umur 40 lebih. Kita kata Alhamdulillah. Suar tangan dekat dia, kata tahniah. Walaupun umur dah 40 lebih, start ni kira apa pun tahniah. Kita kata dia. Kita langsung tak mau nak kata kat dia, apalah hang dah umur 40 dah baru teringat nak semayang, berapa banyak. Tak ada. Dia main habak kat kita, baru start semayang. Kita terus suar tangan, kita kata tahniah. Tapi dia kata, isteri saya boleh duduk perli saya. Dia kata. Dia, bila dia pergi masuk ambil, bukan tak erti semayang, tapi tak mau semayang. Bukan tak erti, tak mau semayang. Bila saya ambil ayat semayang, saya masuk semayang, bini saya ni main di belakang, duduk buat cakap pula. Dia duduk kata, oh patutlah hari ni nak hujan lah, apalah patut. Dia main cerita kat kita. Kita kata dia tak apa, pelan-pelan ajak dia semayang sekali. Dia kata, apalah orang nak buat baik duduk kata lu tu saya yang ni, yang problem kat saya ni. Kita kata biasalah, buat baik mesti ada banyak problem. Nak buat jahat tak ada problem. Kita kata yang nak buat jahat jadi. Kita kata nak buat baik, macam-macam halangan nanti main. Ini biasa. Apapun, ajak isteri semayang sekali. Lepas tu kita bila duk fikir balik, ada orang macam tu. Tak semayang lah. Tak rasa bersalah. Tak semayang, tak rasa bersalah dan dia tak ada rasa apa-apa. Biasa je tak semayang ni, biasa je. Kalau macam ni punya orang Islam duk ada ramai, susahlah Allah Subhanahu Wa Taala nak makbul doa kita. Pasal apa? Pasal kita banyak lagi kerja kita tak buat. Orang-orang macam ni dakwah tak sampai ke telinga dia. Dia duduk dalam masyarakat kita tapi dakwah tak sampai ke telinga dia. Dia tak pernah mendekati masjid. Dia tak pernah teringat nak pergi baca buku agama ke nak dengar kaset pasal agama. Dia tak pernah teringat. Dia dakwah tak pernah sampai telinga dia. Tidak pernah, dakwah tidak pernah sampai di telinga dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila ingat dia akan demikian, itu takut dia. Maka dengan sebab takut itu, bersedialah ia dan beramal dia akan amal ibadah yang menolakkan diri daripada azab kubur dan azab akhirat. Kerana turun dalam kubur dengan tidak bawa amal ibadah itu, sama macam turun ke tempat azab dan tempat dera. Dan kubur itu menjadi tempat yang sempit dan tempat yang sangat kelam. Kubur ni dia boleh jadi sempit. Kita dah baca dah hadis bagaimana kubur ni dia boleh himpit sampai berselisih tulang rusuk manusia. Kubur ni dia boleh jadi gelap gelemat, gelap gulita sampai tak ada satu cahaya di dalam dia. Semua sabit daripada hadis-hadis Nabi SAW. Dan ada pun jikalau turun dengan membawa amal ibadah yang telah dikerjakannya dahulu daripada mati, maka iaitu turun ke tempat lapang dan turun ke tempat yang sejahtera. Kubur ni boleh jadi satu tempat yang lapang. Nabi kata maddal basar, seluas mata memandang. Kubur yang kita tengok sempit tu, turun 6 kaki, buka celuh-celuh satu badan orang masuk tu, kubur tu kalau sekiranya yang masuk dalam dia orang yang beriman, kubur tu jadi luas. Nabi kata luas dia macam mana? Maddal basar, seluas mata memandang. Nabi SAW kata macam tu. Maka tidaklah ia mendapat azab dan tidak ia mendapat jerah. Orang hak baik-baik ni masuk kubur, dia dapat keselesaan dalam kubur dia. Dengan kerana itulah seperti seorang yang jadi sahabat Nabi SAW, tak kala berdiri dia di tepi kubur, menangis ia sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Hani Maula Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala: Kana Uthman
idza waqafa ala qabrin baka hatta tuballa lihyatuh. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in, nama dia Hani. Dia adalah hamba merdeka bagi Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata Hani adalah Sayyidina Uthman itu apabila berdiri dia di atas satu kubur, maka menangis ia sehingga basah janggutnya. Oh, ni Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni dia dengan kubur ni dia tak boleh. Dia lintas aja kawasan kubur, air mata keluar. Dia tak boleh. Dia dengan kubur ni dia tak boleh. Dia sensitif dengan kubur. Hamba dia yang kemudiannya dimerdekakan oleh dia, hamba dia yang bernama Hani menceritakan. Hani kata Sayyidina Uthman ni, dia kata selama aku duk jadi hamba, aku duk jadi khadam dia, aku duk berkhidmat dekat dia, satu benda pelik dekat Sayyidina Uthman ni. Sayyidina Uthman ni dia tak boleh tengok kubur. Dia sampai di kubur, dia berdiri aja di situ, air mata turun. Air mata turun ni bukan meleleh, turun derah sampai basah janggutnya. Kerana ingat akan azab kubur itu. Dia teriak ni pasal apa? Pasal dia duk ingat ni, dalam kubur ni macam-macam azab duk ada. Hak ulangnya, hak kala jengkingnya, hak kubur duk himpit jadi sempitnya, hak panasnya, hak rantai-rantai besi diheret masuk ke dalamnya dan sebagainya. Semua ni disebut oleh Nabi SAW. Sayyidina Uthman bin Affan bila sampai di kubur, dia teringat benda ni, air mata keluar. Lalu takut dia sampai membawa kepada dirinya menangis akan yang demikian itu. Dia takut kok dia pun kena sama, menangis dia. Maka orang-orang pun bertanya kepada dia. Faqila lahu tadhkurul jannata wan nar fala tabki wa tabki min hadha. Maka dikata orang pada dia, wahai Uthman, heran sungguh kami akan kamu ni. Kamu ingat dan kamu sebut akan syurga dan neraka, kamu tidak menangis. Tiba-tiba kamu menangis dengan sebab berdiri di atas kubur. Orang sampai pergi kata dekat dia, dia kata, Uthman, kamu ni kalau cerita pasal syurga, cerita pasal neraka, kamu tak menangis. Tapi satu pelik kamu ni, kalau kamu duduk dekat kubur, kamu menangis. Apa hal dengan kamu ni? Bila didengar oleh Sayyidina Uthman bin Affan akan cakap orang yang demikian, maka Uthman lalu menyahutnya. Faqala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu wa in lam yanju fama ba'dahu ashaddu minhu. Maka berkata alaihi wasallam bersabda ya, bahwasanya kubur ni adalah awal turun negeri akhirat. Nabi kata innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur adalah rumah yang mula-mula bila kita masuk alam akhirat. Kita hidup ni atas alam dunia, mati aja kita dah pindah ke alam akhirat. Rumah kita yang pertama bila kita mati ialah kubur. Cukup di dalam kubur itu dengan nikmat dan dera. Dia kata dalam kubur dua, sama ada dia bagi nikmat dekat kita, wa imma satu lagi dera dia ada dalam tu. Maka siapa ada bekal bagi mencapai nikmat itu, maka sukalah dia. Siapa masuk kubur dia bawa bekal cukup. Dia ada takwa, dia ada amal soleh, dia ikhlas semasa hidup atas dunia dan sebagainya, maka berbahagia dan sukalah ia. Dan jika tak ada bekal, maka azablah bagi dia. Itulah sebabnya sabda Nabi SAW, maka jika lepas seseorang daripadanya dan dapat selamat daripadanya, yakni daripada kubur, maka tidak ada apa seksa dan tidak ada apa dera di dalam kubur itu. Maka barang yang belakangnya daripada huru hara padang mahsyar dan hisab dan lainnya lebih mudah lepas, yakni lebih mudah selamat daripada azab dan dera di dalam kubur itu. Siapa yang dalam kubur dah senang dah, maknanya faham. Di padang mahsyar esok dia senang. Siapa yang dalam kubur dah susah dah, sana esok lagi susah. Maka kubur adalah permulaan alam akhirat. Tuan-tuan, kita awal tahu dah, nak mati tu tahu dah. Nak mati tu Nabi kata tahu dah. Kalau yang mai kat kita malaikat berpakaian serba putih.
Nabi kata tahulah bahawa orang yang nak mati ini min ahli sa'adah, dia daripada ahli kebahagiaan. Tapi kalau nak mati tu mai dekat dia malaikat yang berpakaian serba hitam, mai pula daripada arah kiri. Nabi kata, maka tahulah bahawa hak nak mati ini min ahli syaqawah, daripada orang yang jahat-jahat, orang-orang yang syaqi, yang jahat. Tak lama kan? Kita nak mati ni tak tahu bila. Boleh jadi tak lama dah, boleh jadi lambat sikit. Tapi lambat apapun dalam agama, benda yang makin dekat dia kira dekat. Kematian adalah satu benda yang kita hari ke hari makin dekat. Sebab kematian ni satu benda yang Tuhan tentu dah bila. Nak banding hari Ahad kemarin dengan hari ni hari Isnin, kita dah dekat hari dah dengan hari kematian kita. Nak banding bulan lepas dengan bulan ni, kita dah dekat sehari dah dengan hari kematian kita. Maknanya kita ni dah kata apalah, kita hari ke hari kita makin duk rapat dengan hari kematian kita. Benda yang makin duk dekat ni, benda ni dia panggil dekat. Kita bukan makin jauh dengan hari mati. Maka tak lama dah kita akan tahu kita ni betul-betulnya masuk dalam ahlus sa'adah ataupun masuk dalam ahlus syaqawah. Tak lama dah kita nanti tahu. Orang mati aksiden pun sama. Doom kata aksiden jatuh-jatuh tu, kalau ditakdirkan dia, ditakdirkan Allah mati dengan kemalangan tu, sebelum nyawa terbit keluar tu, malaikat mai kat sebelah mana, pakaian macam mana, Nabi kata itu sudah cukup untuk menunjukkan dia nak pergi jadi orang yang macam mana. Cukup lah. Kita duduk tergedik-gedik atas jalan, tu, masa tu kita tahu dah kita ni kubur kita nak jadi rawdatun min riyadil jannah ataupun kubur kita nak jadi hufratun min hufarin niran. Masa tu tahu dah, tapi nak buat apa pun tak ada. Masa tu masa duduk gedik, duduk tarik nyawa ikan tu, masa tu kalau malaikat mai belah kiri kita pakaian serba hitam, tahu dah kita nak jadi apa. Masa tu nak bangkit, nak pergi ambil ayat semayang, nak pergi minta maaf dekat orang yang kita pernah buat dosa, tak ada. Masa tu kalau malaikat mai pakaian serba putih, mai pula kat kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau dia mai macam tu, kita tahu dah kita ni min ahli sa'adah, orang yang akan mendapat kebahagiaan di sisi Allah. Tahu dah, masa tu menangis, air mata keluar syukur kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan jikalau tidak selamat, yakni datang dera azab dalam kubur, nescaya barang yang kemudian daripada azab kubur itu seperti padang mahsyar, hadir hisab dan sebagainya, maka lebih-lebih sangat azab daripada yang di dalam kubur itu. Siapa dalam kubur kena dera teruk, dia kena tahu bahawa di mahsyar itu 10 kali lebih teruk daripada hak dia kena dalam kubur ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka itulah yang aku ingat sampai jadi aku menangis. Sayyidina Osman kata, aku duk kenang benda ni lah yang air mata aku duk keluar deras. Aku duk kenang tengok aku sendiri ni dalam kubur esok nak jadi macam mana. Aku duk ingat yang ni air mata aku keluar deras. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabru afza'u minhu. Dan kata Uthman bin Affan lagi, dan telah berkata pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada aku lihat rupa yang dilihat oleh mata kepala sekali-kali, melainkan kuburlah yang lebih huduh, lagi lebih keji daripada segala yang dilihat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dalam banyak-banyak benda yang menakutkan yang aku biasa tengok, kubur ni lah yang paling menakutkan aku. Nabi kata, Nabi Tuhan dah tunjuk dah dekat dia macam mana dahsyatnya azab kubur. Nabi kata dalam banyak-banyak benda yang menakutkan yang aku biasa tengok, tak boleh lawan, kubur paling menakutkan aku. Kerana sempit kubur dan ada soal jawab dengan malaikat di dalamnya, dan azab dan juga kelam gelap di dalamnya sangat menakutkan. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib, dan tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada hadis Hisham bin Yusuf. Bab baru, ma jaa man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan siapa suka jumpa Tuhan, nescaya Tuhan suka jumpa dia. Ni pula dia mai pula satu bab
Kita ni siapa yang suka jumpa Tuhan, Tuhan suka jumpa kita. Tuan-tuan, apa maksud yang terkandung di dalam tajuk yang kita nak baca ni? Cuba kita tengok. Ketahuilah saudaraku, bermula makna suka jumpa Tuhan, nescaya Tuhan suka jumpa dia itu tidaklah maknanya sukakan mati. Jangan salah faham, dia kata. Jangan saat ni piduk kata siapa suka jumpa Tuhan, Tuhan suka jumpa dia. Makna dia siapa suka mati, Tuhan suka kat dia. Bukan macam tu. Dia kata bukan maksudnya siapa suka mati. Bukan itu maksud dia. Bahkan seorang yang sukakan dirinya panjang umur dan tidak suka mati, tidak dikeji oleh syarak. Kalau kita duk minta supaya panjang umur, murah rezeki, syarak tak marah kita. Tak salah kita minta panjang umur, tak salah. Kerana dengan dialah boleh menambah-nambahkan ibadat kepada Allah dan mencarikan bekal akhirat yang banyak. Pasal apa? Pasal bila umur panjang, kita boleh buat banyak lagi amal kebajikan di sisi Allah. Umur panjang, kita banyak benda kita boleh buat. Berbanding dengan umur singkat, kita berasa kita tak ada nak buat bagi puas hati kita, kita dah mati. Umur Tuhan bagi kat kita panjang, kita sepatutnya mempunyai masa yang lebih daripada cukup untuk nak buat ibadat pada Tuhan. Maka dalil atas tidak dikeji syarak akan seseorang itu sukakan panjang umur dan tak suka mati itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Sebagaimana cukup panjang keterangan dia di dalam Sahih Muslim. Kata Imam At-Tirmizi, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba liqa Allah أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dia, siapa suka jumpa Allah, nescaya Allah suka jumpa dia. Siapa benci untuk jumpa Allah, nescaya Allah benci jumpa dia. Itu hadisnya. Nabi kata siapa suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa tak suka jumpa Allah, benci jumpa Allah, Allah pun benci, Allah pun tak suka jumpa dia. Kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan daripada Siti Aisyah dan daripada Anas bin Malik dan daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kata dia lagi, bermula hadis Ubadah bin Samit itu ialah hadis yang hasan lagi sahih. Tersebut di dalam Sahih Muslim. Rupa salah faham Syuraih akan hadis ini, iaitu pada faham Syuraih, barang siapa suka mati, Allah suka kepada dia. Ada satu orang sahabat, dia salah faham hadis ni. Dia ingat maksud hadis ni, siapa suka mati, Allah suka jumpa dia. Siapa tak suka mati, Allah tak suka jumpa dia. Dia ingat macam tu. Apabila suka Allah Ta'ala adalah balasnya syurga. Dia kata, kalau dah Allah suka, tentulah dapat masuk syurga. Itu Syuraih, seorang sahabat Nabi, dia ingat macam tu. Dan barang siapa benci dan tak suka mati, nescaya bencilah Allah akan dia. Dia ingat macam tu. Dia ingat kalau kita tak suka mati, tak mau mati lagi, Allah pun tak suka kita. Dia ingat macam tu. Apabila Tuhan benci, maka tidaklah diberinya rahmat, bahkan nerakalah tempatnya. Dia ingat kalau kita ni tak suka mati, Tuhan tak suka kita, maka kita tak akan dapat syurga. Dia ingat macam tu. Manakala datang faham hadis itu kepada Syuraih yang demikian, maka susahlah hatinya. Dia pun ingat lagu tu, dia susah hatilah. Mana ada manusia suka mati? Kebanyakan manusia suka hidup lama. Kalau boleh biar panjang umur. Kalau boleh sampai 200-300 tahun nak hidup. Manusia kebanyakannya suka macam tu. Bila susah hatinya, maka pergilah Syuraih kepada seorang daripada isteri Nabi SAW, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Maka Syuraih pun langsung tanya hadis ni kepada Aisyah. Kata Syuraih, binasalah kita ya Ummul Mukminin. Kerana siapakah yang tiada bencikan mati? Maka siapa benci mati, nescaya benci Tuhan akan dia. Maka binasalah kita semua, kerana semua orang bencikan mati. Dan bencikan mati itu tertegah dengan dapat faham daripada hadis di atas itu.
Kalau begitu, bagaimana kita nak buat dengan hadis itu? Adakah jalan untuk lepas kita daripada i'tiqadkan benci mati itu? Oh, ni Syuraih. Syuraih pergi jumpa Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi. Dia kata, Aisyah, dia kata, aku susah hati. Pasal aku ingat bukan aku seorang. Dia kata, semua orang pun tak mau mati. Semua orang pun duk minta nak panjang umur. Mana ada orang, dia kata, duk minta nak mati. Jadi kalau dah siapa yang tak suka mati, duk minta panjang umur, Allah tak suka kat dia. Bila Allah tak suka, Allah tak bagi rahmat. Bila Allah tak bagi rahmat, kita masuk neraka. Dia kata, habislah kita, binasalah kita. Dia pergi kata kat Aisyah macam tu. Macam mana cara ni kita nak bagi diri kita ni rasa suka kepada mati? Dia kata, kita menipu diri sendiri. Sebab diri kita tak mau mati. Kita tidur abang kata kita suka mati. Dia kata susahlah macam tu. Sebab kita tak suka mati. Kita suka kita hidup lama. Macam mana nak buat? Dia kata, dengan kerana kita suka panjang umur, Allah tak suka kita. Dia pergi tanya Aisyah. Apabila didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha akan tanya Syuraih yang demikian itu, maka ia pun lalu menjawabnya. Kata Aisyah, sesungguhnya hadis yang di atas itu Rasulullah SAW telah ada mempersabdakannya. Aisyah kata betul, Nabi ada sebut hadis tu. Dan pada mulanya telah aku faham seperti mana faham kamu. Aisyah kata aku pun dulu faham macam kamu faham juga. Siapa tak suka mati, Allah tak suka kat dia. Kalau nak bagi Allah suka, kita nak kena suka mati. Aisyah kata aku pun faham macam tu. Kemudian bertanya aku kepada Nabi SAW. Oleh kerana aku pun duk faham macam tu, aku tanya Nabi. Qultu ya Rasulullah, akarahiyatul maut? Fakulluna nakrahul maut. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, adakah maksud sabdamu itu bencikan mati? Maka semua kita bencikan mati belaka. Aisyah kata maksud hadis ni apa? Adakah maksud dia siapa tak suka mati, Allah tak suka kat dia? Adakah maksud macam tu? Kalau maksud macam tu, habislah. Aku sendiri pun tak mau mati. Aku pun kalau boleh nak hidup lama. Aisyah kata macam tu. Faqala Aisyah, qad qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa laysa billadhi tadhhabu ilaih. Maka kata Siti Aisyah, sesungguhnya telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukannya faham hadis tu semacam yang engkau jalankan kepada fahamnya. Nabi kata, dah, itu salah faham. Nabi kata, bukan maksud macam tu. Nabi kata, walakin idza syakhasa al-basar wa hashraja as-sadr wa qsha'ara al-jild wa tashannajat al-asabi' fa inda dhalika man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'ah. Kata Nabi, akan tetapi mafhum hadis tu ialah apabila terdirinya anak mata hendak mati dan pergi balik nyawa di dalam dada dan bangkit berkerut rupa kulit dan menyentak bergulung-gulung rupa jari hendak mati, maka pada waktu itu kalau orang yang mukmin ditunjukkan Tuhan balasan amal ibadahnya daripada syurga, yakni pada waktu nak mati itu ditunjukkan Tuhan di hadapan si mati itu daripada nikmat syurga, anak bidadarinya, mahligainya dan segala kesukaan makanan yang ada di dalamnya dan minuman yang tersedia, maka mukmin yang beruntung, yang bertuah itu sukalah ia melihatnya seolah-olah hendak diterkamnya barang yang diberi tunjuk itu, dan suka ia akan mati. Oh, Nabi kata dah, maksud dia macam ni. Nabi kata manusia ni bila nak mati, Nabi kata iza syakhasal basar, apabila biji mata duk tengok tepat naik ke atas, Nabi bagi tanda-tanda percaman orang yang nak mati. Nabi kata orang yang nak mati ni, yang pertama Nabi kata syakhasal basar, mata dia duk tengok tepat satu tempat. Orang Melayu kata apa? Memandang, dia kata iza syakhasal basar, apabila mata dia terpacak tengok tepat ni tu,
Macam dia ada nampak satu benda yang kita tak nampak. Dia nampak malaikat maut. Orang yang nak mati ni, yang orang-orang kampung duk kata memandang ni, iza syakhasal basar. Nabi kata apabila mata dia duk tengok tepat, dia nampak malaikat maut. Wa hashraja sadr. Dada dia, sadr, dada dia ni berombak. Orang nak mati, dia jadi penat. Dia penat, nyawa naik turun, naik turun, naik turun. Nyawa, dada dia nampak berombak penat. Waqsha'aral jild. Apabila kulit-kulit dia berkerut habis, kenin dia, dahi dia nampak berkerut, duk tahan sakit. Orang nak mati ni, Nabi SAW sebut di antara tanda-tanda yang dapat dilihat pada orang nak mati yang ni. Tak mesti jadi macam ni, tapi di antara tanda orang nak mati, dia ada benda macam ni. Jari dia watashannajat al-asabi', dan jari-jari dia ni dia duk tashannajat. Apa? Duk merekod ni, duk genggam, tahan sakit. Mata duk tengok tepat, dia nampak malaikat maut dah mai dekat dia. Masa nyawa dia duk keluar tu berpeluh dia ni, masa tu dada berombak kuat, masa tu kulit-kulit dahi semua berkerut habis semua, jari dia rekod duk pegang, duk genggam macam tu, pasal duk tunggu nyawa nak keluar daripada badan. Nabi kata, fa'inda dhalika man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ah. Masa tu, kalau orang tu orang yang beriman, masa nyawa nak keluar tu, masa tu Allah dah tunjuk dekat dia gambaran syurga dekat dia. Dia dah nampak dah. Bila dia nampak dalam keadaan duk sakit, nyawa nak keluar tu, dia rasa macam nak terkam di dekat syurga yang Tuhan tunjuk dekat dia. Masa tu dia sangat suka nak jumpa Allah. Orang yang macam ni, Allah suka nak jumpa dia. Maksudnya ialah orang baik-baik, orang yang beriman. Dia akan dapat benda-benda macam ni. Sebaliknya Nabi kata, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang mata dia duk memandang tu, dia duk nampak malaikat maut mai pakaian serba hitam dengan kasak mai duduk dekat dia. Dia duk tengok macam tu. Dalam keadaan dada duk berombak, dalam keadaan kulit semua berkerut, dalam keadaan jari duk genggam, dalam keadaan tu Allah sudah tunjuk dekat dia mana tempat dia nak pergi. Allah dah tunjuk dekat dia kubur hak dia nak masuk sekali lagi, nak jadi hufratun min hufarin niran. Kubur tu nak jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Pada masa tu kariha liqa Allah, dia tak suka nak mati. Pasal apa? Dia tahu dia mati, dia nak pergi ke tempat tu. Kalau sekiranya dia masa nak mati nampak gambaran-gambaran neraka ni, dia jadi tak suka nak mati, karihallahu liqa'ah, Allah pun tak mau jumpa dia. Aisyah radhiyallahu anha terang benda ni kepada Syuraih, sahabat Nabi. Aisyah kata Nabi SAW terang dekat aku benda-benda ni semua. Sebagaimana dia kata tidak berasa apa sakitnya. Maka orang yang nak mati ni, orang yang baik-baik ni sukalah ia akan mati. Dan maka pada waktu itu tinggallah nyawanya dari badannya dengan sukacitanya. Nah, dia mati pun dalam keadaan radiyatan mardiyah. Dia redha untuk menghadap Tuhan, mardiyah, dan dia diredai oleh Tuhan. Dia pi cukup cantik ni. Dia keluar, roh keluar daripada badan tu, keluar dalam keadaan Tuhan ucap selamat datang kepada dia. Selamat datang kepada rahmat aku. Maka dia dalam keadaan sukacita, sebagaimana tidak berasa apa sakitnya, seolah-olah macam tidak rasa sakit, seolah-olahnya begitu. Dan tabiat mukmin pun sengaja yang demikian pada waktu mati, kerana Tuhan sukakan dan redakan mukmin itu. Dan jadilah makna hadis itu begini: barang siapa yang tabiatnya dan nasibnya suka jumpa rahmat Tuhan pada waktu matinya, nescaya Tuhan suka jumpa dia dengan rahmatnya dan nikmatnya. Orang yang baik-baik nak mati, Tuhan tunjuk dekat dia gambaran syurga. Kubur nak jadi taman syurga, dia suka cita nak mati. Masa tu Allah pun suka menerima dia. Begitulah sebaliknya orang yang jahat. Dia kata, dan pada waktu mati itu, jikalau kafir, nescaya ditunjukkan Tuhan neraka daripada apinya yang bernyala-nyala.
Dan daripada sesulanya, besi-besi tajam, nak sula orang yang masuk neraka ni. Orang nak mati nampak benda ni. Tuan-tuan, orang nak mati ni dia tinggal tak boleh nak cerita kat kita aja, tapi dia nampak lah, benda-benda ni dia nampak lah. Gambaran yang ditunjukkan oleh Allah dekat dia, dia nampak dah, dan dia tahu dah dia ni nak pergi duduk lorong mana. Lorong selamat ataupun lorong yang nak bawa mudarat. Dia dah nampak dah. Dan dia kata pada waktu mati tu, kalau sekiranya dia kafir, dia bantah dengan Tuhan, nescaya ditunjukkan Tuhan neraka daripada api yang bernyala-nyala dan daripada sesula, yakni besi-besi tajamnya, dan dinampakkan kepada dia daripada ulang dan kalanya, dan juga belenggunya, dan juga rantai-rantai besinya, dan dinampakkan kepada dia segala seksa yang di dalam neraka itu. Maka pada waktu itu bencilah ia akan mati. Bila Allah bagi nampak benda-benda itu semua, siapa yang suka nak mati? Begitu. Sebagaimana nak lari dia pada melihat yang demikian itu, maka tiadalah faedah menyesal lagi. Pada masa itu tak boleh buat apa dah. Masa tu kalau kebetulan kata dia orang kafir nak mati, duk nampak dah ni azab neraka, api duk menyala dengan besi tajam semua duk nampak pada mata dia. Kalau duk nampak benda-benda ni semua, pada masa tu pula dengar azan di masjid pula dengar. Kalaulah pada masa tu dia teringat dalam hati dia, teringat kalaulah aku jadi orang Islam ke apakah, tak dan dah. Pasal apa? Pasal nyawa di ghargharah. Nabi kata bila nyawa sudah di ghargharah, pintu taubat sudah ditutup. Begitu. Kerana dia tak diterima Allah lagi. Dia kata demikianlah jua seolah-olahnya sebagai tabiat orang kafir itu sengaja bencikan mati oleh terpandang azab dan dera yang pedih itu. Orang kafir nak mati, memang dia bila nampak ni dia tak mau mati. Maka Tuhan pun benci kepada dia, yakni tidak pandang dia dengan pandang rahmat dan pandang belas kasihan. Bahkan diberinya bala atas bala dan seksa kemudian daripada seksa. Start daripada nyawa terbit keluar tu, dia hanya akan terima seksa demi seksa, bala demi bala akan menimpa-nimpa dia, tak berhenti benda ni akan kena dia. Satu lagi riwayat begini, dia kata qala laisa kadzalik walakin almu'min idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allahu liqa'ah. Telah bersabda Nabi SAW, bukan seperti faham kamu itu wahai Aisyah. Benci akan mati, bencilah Tuhan, bukan macam tu. Bukan bila kita tak suka mati Tuhan benci kita, bukan macam tu. Dan tetapi faham yang sebetulnya ialah mukmin itu apabila disukakan akan dia dengan rahmat dan keredaan dan syurga pada waktu mati, maka sukalah ia jumpa Tuhan. Nabi kata orang mukmin bila dia nak mati, maka dia nampakkan kepada dia apa dia nak dapat lepas mati. Bila dia nampak ni syurga dengan nikmat dan sebagainya, maka dia suka untuk mati. Bila dia suka untuk mati, Allah suka pada dia. Macam tu. Maka Tuhan pun sukalah jumpa akan dia. Wa innal kafir idza busyira bi'azabillah wa saqati kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Dan bahawasanya orang kafir apabila disukakan, yakni ditunjukkan pada waktu mati dengan azab Allah dan murka Allah, maka bencilah ia jumpa Tuhan, yakni bencilah dia nak mati, maka Tuhan pun benci berjumpa dengan dia, yakni tidak pula Tuhan turunkan rahmat dan kesian belas kepada dia. Itu dia, itu maksud dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, daripada hadis yang kita baca dapat kita faham bahawa kita mau tak mau hidup dah atas dunia ni. Mau tak mau kita hari ni dah pun dipilih oleh Allah untuk jadi makhluk Allah hidup atas dunia. Alhamdulillah kita dah dipilih jadi orang Islam. Kita ikut betul-betul Islam kita ni, ikut betul-betul, ikut Quran, ikut hadis Nabi, ikut Islam macam yang ditunjuk oleh Nabi SAW, selamat kita. Kalau sekiranya kita dah diberikan hidayah oleh Allah, dah dapat petunjuk, dah jadi orang Islam, tiba-tiba kita pula hidup cakap yang cakap kita faham tak mau ke Islam, apalah punya rugi kita ni. Tak terima Islam langsung satu bab, dah Islam dah, tiba-tiba tak mau Islam, tak mau ikut ajaran Quran, tak mau ikut hadis Nabi. Orang main Quran, orang main hadis Nabi kat kita pun kita kuat tolak pergi ke tepi dan sebagainya, bermakna kita sudah silap di dalam nak memilih jalan hidup kita.
Jadi kita dah baca dah semua hadis-hadis Nabi SAW. Kita dah baca dah, kita ambil iktibar. Ambil iktibar banyak-banyak. Kita dah jadi orang Islam. Malam ni kita janji betul-betul kita nak ikut Quran dan hadis Nabi. Nabi kata, aku tinggal dua benda ni, kalau hampa pegang, tak sesat sampai bila-bila. Quran dengan sunnah aku. Pegang sungguh-sungguh. Kita baca, kita jumpa ni hadis, kita amal. Kita baca ayat Quran, kita tengok tafsir dia kata macam ni, kita amal. Dan kita sama sekali tidak boleh terima orang yang menolak Quran dan menolak hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan pendirian kita, pegangan kita akan membawa untung pada kita di hari akhirat esok. Kita dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk tajuk ma jaa fi inzarin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumah. Iaitu bab yang menceritakan tentang hadis yang membicarakan pada memberi ingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kaum keluarga dia. Lepas ni kita akan tengok macam mana Nabi dekat adik-beradik dia sendiri. Nabi pesan macam mana. Adik-beradik sendiri. Tak ada siapa dapat keistimewaan semata-mata atas nama dia adik-beradik Nabi. Tak ada. Semata-mata nak kata aku ni sepupu Nabi, Nabi ni dengan aku bukan siapa, Nabi ni anak penakan aku ni pak penakan aku. Tak ada apa. Nabi SAW pula bagi ingat kepada kaum keluarga dia yang terdekat. Kita akan baca bulan depan apa ingatan yang Nabi bagi dekat anak beranak dia, dekat kaum keluarga dia sendiri. Nabi sebut nama mereka seorang-seorang. Nabi sebut ya Safiyah, Nabi sebut ya Fatimah, Nabi sebut ya Abdul Muttalib, Nabi sebut semua. Nabi kata hampa jangan ingat kata hampa ni istimewa kerana aku ni adik-beradik hampa. Tapi jaga baik-baik. Dia kata hampa hanya akan selamat kalau hampa ikut apa yang aku bawa. Nabi kata. Kalau adik-beradik Nabi pun tidak ikut Nabi, boleh kena azab sengsara. Tuan-tuan boleh bayang kita macam mana? Kita kena ikut Islam, kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu insya-Allah kita akan tengok bab ma jaa fi fadlil buka min khasyiatillah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan kelebihan menangis kerana takut Allah. Menangis kerana takut Allah. Kita akan tengok bagaimana sahabat Nabi, siapa dia yang dia ni menangis sungguh kerana takut Allah Subhanahu wa taala. Dan lepas itu kita akan tengok fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Nabi dalam sebuah hadis Nabi kata, kalaulah hampa tahu apa yang aku tahu, Nabi kata. Kalaulah hampa ni tahu apa yang aku tahu, sudah tentulah hampa ni gelak sikit aja, menangis akan jadi banyak. Apa benda yang Nabi tahu yang sehingga menyebabkan Nabi SAW kata kalau hampa tahu, hampa tak akan mau nak gelak-gelak sangat, bahkan hampa takut dan hampa akan menangis sentiasa mengenangkan benda ini. Mudah-mudahan Allah bagi masa, bagi kelapangan, bagi kesihatan untuk kita nak dengar apa yang Nabi SAW tinggal dekat kita. Wallahu a'lam. Saya tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.